Awal-awal pagi tadi, saya ditanya oleh seorang pelajar. Katanya, cikgu, saya kena buat video untuk temuduga universiti. Kalau ditanya cikgu, apakah kelebihan ataupun kekuatan saya nak jawab apa? Hmm. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, terima kasih kerana masih terus setia dan kekal bersama channel saya Abdul Muiz Rusli. Tadi saya ada sebutkan kepada anda, kalau ditanya, apakah kekuatan dan apakah kelebihan kita? Apa saya nak jawab? Okey, baik. Saya nak kongsikan kepada anda beberapa cara yang salah ketika anda menjawab. Okey, yang pertama, cara salah jika ditanya apakah kekuatan dan kelebihan anda. Saya seorang yang rajin, saya pandai berinteraksi, saya seorang yang suka buat kerja, saya tak suka buat last minute, saya boleh bekerjasama dengan orang, saya boleh buat macam-macam kerja, saya boleh buat apa sahaja arahan yang diberi, saya boleh patuh kepada apa sahaja yang diperlukan, saya boleh datang awal, saya boleh kan. Saya kalau sebagai penilai pun saya tak nak dengar semua tu. Sebab apa? Saya bukan nak berkenalan dengan anda semua. Saya hanya nak tahu apakah kekuatan dan kelebihan yang ada pada anda yang menyebabkan saya rasa saya perlu terima anda. Kan? Jadi tak perlulah nak cerita macam-macam. Dan salah satu lagi cara yang salah ialah seperti ini. Kalau kelebihan dan kekuatan saya ini seorang yang rajin. Saya sangat rajin. Saya tak suka malas-malas. Saya memang suka buat kerja. Saya seorang yang berdedikasi. Saya seorang yang cermat. Kan? Puji diri sendiri tak ada masalah. Tetapi bila kita terlampau memuji diri kita, melambung-lambung tanpa kita memijak bumi, kan? Jadi itu mungkin menjadi sedikit timbul masalah ataupun kekeliruan. Jadi cara sebenar apabila ditanya, kan, apakah kekuatan dan kelebihan anda, mungkin anda boleh gunakan jawapan ini. Terima kasih doktor, terima kasih profesor atas soalan yang telah diajukan. Sekiranya ditanya kepada saya apakah kekuatan dan kelebihan yang saya ada, suka untuk saya kongsikan 3 kekuatan dan kelebihan yang saya ada kepada doktor. Yang pertama, saya mudah bekerja dalam pasukan. Saya mudah untuk memberi kerjasama dengan rakan-rakan yang lain. Saya suka berkhidmat untuk organisasi dan sebagainya. Sebagai contoh, sewaktu di sekolah, saya adalah merupakan seorang pengurusi kelab bimbingan dan kaunseling, juga merupakan pengurusi pembimbing rakan sebaya. Jadi dengan jawatan yang saya ada itu, saya boleh bekerjasama dengan sesiapa sahaja, termasuk dengan ahli jawatan kuasa saya. Saya juga sedia berkhidmat jika diperlukan. Kerana apabila saya berada dalam organisasi, terutamanya di sekolah, telah melatih saya seorang yang mempunyai semangat ataupun kepimpinan yang sangat tinggi. Dan yang paling penting sekali ialah apabila rakan-rakan saya memerlukan bantuan saya boleh turun ke padang untuk bersama-sama dengan mereka demi memastikan program yang kita rancang dan segala kerja yang kita rangka akan dapat dijalankan dengan lebih baik. Yang kedua, doktor. Yang kedua, profesor. Saya adalah merupakan seorang pendengar yang setia. Jika ada rakan saya yang tidak ada tempat untuk mereka meluahkan rasa, saya sudi meminjamkan bahu saya untuk mereka. Saya juga adalah merupakan problem solver. Saya akan melihat dari sudut kekuatan mereka dan saya juga akan melihat dari sudut kekurangan mereka. Dari situ saya dapat lihat daripada kekuatan dan kelemahan yang mereka ada, bagaimana saya dapat membantu mereka keluar daripada masalah yang mereka hadapi. Sebab itu, saya sebagai seorang pengerusi kelab pembimbing rakan sebaya, saya akan cuba sedaya upaya menggunakan semua sumber yang ada. Tidak kiralah sama ada dari diri saya sendiri ataupun guru-guru
dan juga ibu bapa, semata-mata untuk membantu rakan-rakan saya, insya-Allah sekiranya saya diperlukan. Dan yang ketiga, doktor dan profesor, saya adalah merupakan seorang yang tepat kepada waktu. Sekiranya mesyuarat bermula jam 10 pagi, saya akan pastikan selewat-lewatnya jam 9.45 pagi saya sudah berada di tempat mesyuarat untuk memastikan perjalanan mesyuarat berjalan dengan lancar. Terima kasih doktor, terima kasih profesor. Yes, itulah jawapan yang sepatutnya kita berikan. Kita cerita tentang kekuatan diri kita, 3 saja cukup. Ceritakan kekuatan tentang diri kita, ceritakan kelebihan diri kita, dan dari situ kita cuba elaborate sedikit berkenaan dengan kekuatan dan kelebihan yang kita ada berdasarkan pengalaman dan contoh kita sewaktu di sekolah dahulu. Dan satu lagi tips yang saya minta kepada anda, tolong jangan buat benda ni, tolong jangan buat. Dalam kita memuji diri kita, tolong jangan jatuhkan orang lain. Contohnya apa? Saya seorang yang rajin. Jika saya berada bersama dengan kawan-kawan dan saya lihat guru datang, sayalah orang pertama yang akan ke hadapan membantu guru. Tidak seperti rakan-rakan saya yang lain. Mereka lebih setia, mereka lebih rela duduk bersama-sama, meneruskan berbual, bergelak ketawa. Tetapi tidak pada saya. Saya bukan orang jenis itu. Saya juga tidak terlibat dengan perkara-perkara negatif seperti mana rakan-rakan yang lain. Jika mereka menghisap rokok, saya tidak akan sama sekali terlibat dalam rokok tersebut. No, pelajar-pelajar sekalian, no. Tolong jangan, dalam kita menjual diri kita, tolong kita jangan jatuhkan orang lain. Itu yang paling penting sekali. Okey, baik, saya kira setakat saja. Stop wishing, start wing. Fikir-fikirkan, mudah-mudahan segala impian kita akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.